Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zakir Rusdi bin Zuhair. Saya akan menerangkan tentang kerangka menganalisis masyarakat, kepelbagaian dan negara bangsa bagi divisi sosial. Kelebihan kepelbagaian masyarakat. Kekayaan budaya. Kekayaan budaya masyarakat, kepelbagaian dan negara bangsa dapat memain peranan penting dalam mengatasi divisi sosial. Contohnya seperti pemahaman dan penghargaan inovasi dan pemecahan masalah, penguatan jaringan sosial, pembelajaran antar budaya, pengembangan identitas dan kemandirian dan promosi kesejahteraan mental. Dengan memanfaatkan kekayaan budaya masyarakat, kepelbagaian dan negara bangsa, masyarakat dapat membangun fondasi yang lebih kuat untuk mengatasi defisit sosial dan mempromosikan kesejahteraan sosial yang lebih besar. Seterusnya, keupayaan untuk berinteraksi dengan pelbagai latar belakang berbeza. Kemampuan untuk berinteraksi dengan berbagai latar belakang dan budaya yang beragam dalam masyarakat, kepelbagaian dan negara bangsa dapat memberi kontribusi signifikan dalam mengatasi defisit sosial. Beberapa interaksi lintas budaya penting seperti pemahaman yang lebih mendalam, peningkatan empati, pembentukan jembatan antar budaya, peningkatan kreativitas dan inovasi, penguatan solidaritas sosial dan promosi kesetaraan keadilan. Dengan demikian, interaksi lintas budaya dalam masyarakat, kepelbagaian dan negara bangsa dapat berperanan sebagai katalisator yang kuat dalam mengatasi defisit sosial dan membangun masyarakat yang lebih inklusif, toleran dan berkeadilan. Seterusnya, kelemahan kepelbagaian masyarakat. Cabaran untuk mengurus pelbagai budaya. Meskipun masyarakat, kepelbagaian dan negara bangsa menawarkan peluang untuk memperkaya dan mengatasi defisit sosial, mereka juga menghadapi beberapa cabaran yang perlu diatasi seperti konflik budaya prasangka dan diskriminasi, isolasi budaya, ketidakseimbangan kekuasaan, ketidaksetujuan politik dan ideologi. Tantangan komunikasi. Untuk mengatasi cabaran ini diperlukan pendekatan yang holistik dan terkoordinasi yang melibatkan pendidikan, dialog lintas budaya, kebijakan inklusif dan pemberdayaan kelompok yang rentan. Pendidikan tentang kesetaraan, toleransi dan keadilan sosial juga penting untuk membangun masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan. Selain itu, upaya untuk mempromosikan kerjasama lintas budaya, dialog antar budaya dan partisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat dan membantu mengurangi konflik dan memperkuat solidaritas sosial. Selepas itu, mengendalikan konflik yang mungkin timbul akibat perbezaan latar belakang. Mengendali konflik yang mungkin timbul akibat perbezaan latar belakang dalam masyarakat, kepelbagaian dan negara bangsa adalah suatu tantangan yang kompleks, tetapi dapat diatasi dengan pendekatan yang bijaksana dan terancam seperti pendidikan dan kesedaran, dialog dan mediasi, pembangunan hubungan antar budaya, penegakan hukum yang adil dan penerapan kebijakan yang inklusif. Dengan menerapkan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan yang melibatkan pendidikan, dialog, partisipasi dan kebijakan yang inklusif, masyarakat dapat mengelola konflik yang mungkin timbul akibat perbezaan latar belakang dengan lebih efektif. Dengan demikian, mereka dapat membangun masyarakat yang lebih harmoni, inklusif dan berkeadilan. Poin yang ketiga, ketidakseimbangan kekayaan. Seterusnya, kurang pendidikan. Akhir sekali, kesihatan boleh muncul jika kepelbagaian tidak diurus dengan baik. Jika kepelbagaian tidak diurus dengan baik, dalam masyarakat, kepelbagaian dan negara bangsa dapat timbul masalah kesihatan
yang serius seperti ketidaksetaraan akses layanan kesihatan, kesulitan komunikasi, pola makan dan gaya hidup yang tidak sihat, ketidaksetaraan dalam kesihatan mental, tingkat stres dan kesejahteraan emosional. Negara bangsa yang mempunyai identiti budaya dan etik. Mudah menguruskan isu sosial. Menguruskan isu sosial dalam masyarakat kepelbagaian dan negara bangsa bagi divisi sosial bisa menjadi tugas yang kompleks. Tetapi dengan pendekatan yang tepat, pendekatan inklusif, kerjasama antar budaya, partisipasi masyarakat, pendidikan dan kesadaran, resolusi konflik, evaluasi dan pembelajaran. Dengan mengadopsi pendekatan yang inklusif, berbaris pada partisipasi masyarakat dan fokus pada pembangunan kapasitas, masyarakat dapat lebih mudah mengelola isu-isu sosial dalam konteks kepelbagaian budaya dan negara bangsa. Hal ini dapat membawa kepada pembentukan masyarakat yang lebih adil, inklusif dan berdaya. Seterusnya, ekonomi secara holistik. Memahami dan mengelola aspek ekonomi secara holistik dalam masyarakat kepelbagaian dan negara bangsa dapat memain peranan yang krusial dalam mengatasi defisit sosial seperti pembangunan ekonomi yang inklusif, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pendidikan dan pelatihan keterampilan, pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan dan kesinambungan lingkungan. Dengan mengadopsi pendekatan yang holistik dalam mengelola aspek ekonomi, masyarakat kepelbagaian dan negara bangsa dapat membangun fondasi yang lebih kuat untuk mengatasi defisit sosial dengan mempromosikan kesejahteraan yang lebih besar bagi semua anggotanya. Akhir sekali, perkhidmatan kesihatan seringkali lebih mudah dikoordinasi dalam konteks negara. Koordinasi perkhidmatan kesihatan dalam konteks masyarakat kepelbagaian dan negara bangsa dapat memberi beberapa keuntungan yang signifikan dalam mengatasi defisit sosial. Contohnya, keterpaduan sistem kesihatan, keragaman tenaga kerja kesihatan, pengalaman dan pengetahuan budaya, kemitraan komunitas kesihatan dan fleksibilitas dalam pendekatan perawatan. Kesimpulannya, kerangka menganalisis masyarakat kepelbagaian dan negara bangsa bagi defisit sosial, terdapat kelebihan dan kelemahan yang tersendiri wujudnya kepelbagaian budaya. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Afirul Aiman bin Azrul, nombor matrik BA23026. Pada hari ini saya akan menerangkan tajuk kerangka menganalisis masyarakat kepelbagaian dan negara bangsa. Kerangka menganalisis masyarakat kepelbagaian dan negara bangsa terbahagi kepada dua aspek, iaitu tadbir urus dan pembangunan serta pasaran gelap dan rasuah. Analisis masyarakat kepelbagaian dan negara bangsa dari segi tadbir urus dan pembangunan memerlukan perhatian terhadap pelbagai faktor yang mempengaruhi dinamika sosial, politik dan ekonomi dalam konteks negara bangsa yang mempunyai populasi yang beragam. Berikut adalah beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam analisis ini. Kepelbagaian etnik dan budaya. Penelitian tentang komposisi etnik dan budaya dalam masyarakat termasuk perbezaan bahasa, adat resam, kepercayaan dan nilai-nilai. Analisis tentang bagaimana kepelbagaian ini mempengaruhi identiti nasional dan perasaan kesatuan di kalangan penduduk. Seterusnya, sistem politik dan pemerintahan. Tinjauan terhadap struktur politik negara termasuk kepelbagaian dalam wakil politik, parti politik dan pentadbiran awam. Penilaian terhadap kesan kepelbagaian etnik dan budaya terhadap proses pembuatan keputusan politik, pemilihan umum dan perwakilan politik. Seterusnya, ekonomi dan pembangunan.
Analisis tentang sektor ekonomi dan peluang pembangunan ekonomi termasuk akses kepada sumber daya dan pasaran. Penelitian tentang kesan kepelbagaian etnik dan budaya terhadap pembangunan ekonomi termasuk isu kesanjangan, pendapatan dan peluang. Seterusnya, pendidikan dan pengetahuan. Penelitian terhadap sistem pendidikan termasuk akses dan kualiti pendidikan untuk pelbagai kumpulan etnik dan budaya. Analisis tentang kurikulum pendidikan dan pendekatan pembelajaran yang memperkukuh pemahaman dan penghargaan terhadap kepelbagaian. Seterusnya, pengurusan tadbir urus dan dasar awam. Tinjauan terhadap struktur tadbir urus dan proses pembuatan dasar awam termasuk isu-isu keadilan dan keterwakilan. Penilaian terhadap pelaksanaan dasar awam yang memperjuangkan keadilan sosial dan kesaksamaan. Seterusnya, keselamatan dan kestabilan. Analisis tentang cabaran keselamatan dan kestabilan yang timbul daripada kepelbagaian etnik dan budaya. Penelitian terhadap strategi keselamatan dan kestabilan yang mengambil kira keperluan dan kebimbangan pelbagai kumpulan masyarakat. Analisis tentang cabaran dalam memastikan penglibatan inklusif dan keterwakilan yang saksama dalam institusi dan proses awam. Analisis ini membantu pemerintah, agensi pembangunan dan pelaku politik untuk memahami kompleksiti dinamika masyarakat yang beragam dan merancang strategi tadbir urus untuk pembangunan yang menyeluruh dan inklusif untuk mencapai kemajuan dan berkekalan harmoni sosial. Seterusnya, pasaran gelap dan rasuah. Analisis masyarakat, kepelbagaian dan negara bangsa dari segi pasaran gelap dan rasuah menggambarkan bagaimana fenomena ini mempengaruhi dinamika sosial, ekonomi dan politik dalam masyarakat yang beragam etnik dan budaya. Berikut adalah beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam analisis ini. Kepelbagaian etnik dan budaya dalam pasaran gelap. Penelitian tentang bagaimana kepelbagaian etnik dan budaya mempengaruhi struktur operasi dan peredaran pasaran gelap. Analisis ini tentang bagaimana kumpulan etnik tertentu mungkin terlibat dalam aktiviti pasaran gelap dan bagaimana faktor-faktor budaya mempengaruhi penyebaran dan kegiatan mereka. Seterusnya, korupsi dan rasuah dalam konteks kepelbagaian masyarakat. Tinjauan terhadap bagaimana faktor-faktor etnik dan budaya mempengaruhi kecenderungan untuk melibatkan diri dalam rasuah dan amalan tidak bermoral dalam masyarakat yang beragam. Analisis tentang bagaimana kesedaran etnik dan pertalian sosial mempengaruhi corak korupsi dan rasuah dalam struktur institut dan perkhidmatan awam. Seterusnya, kesan ekonomi pasaran gelap dan rasuah terhadap pembangunan. Penelitian terhadap kesan ekonomi pasaran gelap dan rasuah terhadap pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial dan distribusi kekayaan dalam masyarakat yang beragam. Analisis tentang bagaimana amalan rasuah dan aktiviti pasaran gelap menghalang pembangunan yang saksama dan merosakkan kestabilan ekonomi dan sosial. Tadbir urus dan sistem perundangan. Tinjauan terhadap kelemahan dalam sistem tadbir urus dan kegagalan undang-undang dalam menangani pasaran gelap dan rasuah dalam konteks kepelbagaian masyarakat. Analisis tentang bagaimana faktor budaya dan kepelbagaian etnik mempengaruhi ketidaksamaan dalam penguatkuasaan undang-undang dan sistem tadbir urus. Seterusnya, partisipasi awam dan kelibatan komuniti dalam melawan rasuah. Penelitian tentang tahap kesedaran dan penglibatan masyarakat dalam usaha untuk melawan rasuah dan aktiviti pasaran gelap. Analisis tentang bagaimana kepelbagaian etnik dan budaya mempengaruhi keberkesanan usaha-usaha anti rasuah dan perlunya pendekatan yang sensitif terhadap kebudayaan. Seterusnya, keselamatan dan kestabilan sosial. Penilaian terhadap kesan keselamatan dan kestabilan sosial akibat penyebaran pasaran gelap dan praktik rasuah dalam masyarakat yang beragam.
Analisis tentang bagaimana aktiviti pasaran gelap dan rosor boleh mempengaruhi kohesi sosial dan amalan keadilan dalam masyarakat. Analisis ini membantu dalam memahami kompleksiti dan cabaran yang berkaitan dalam pasaran gelap dan rosor dalam konteks masyarakat yang beragam, serta menyediakan landasan untuk merangka strategi tadbir urus dan pembangunan yang berkesan dalam menangani fenomena ini secara efisien dan inklusif. Assalamualaikum, nama saya Raja Muhammad Hazim bin Raja Nur Azmi, nombor kad matrik VA23029. Hari ini saya akan membuat pembentangan berkaitan dengan subtopik bagi tajuk ke-9 iaitu matlamat pembangunan lestari. Persoalannya, apakah yang dimaksudkan dengan pembangunan lestari? Pembangunan lestari merupakan pembangunan yang memenuhi keperluan pada masa kini tanpa menjejaskan keupayaan generasi akan datang untuk memenuhi keperluan diri mereka sendiri. Dengan populasi global yang semakin meningkat dan kadar sumber asli yang semakin berkurangan, kita sepatutnya mengetahui cara atau inisiatif untuk terus hidup bersama supaya semua dapat merasai kehidupan yang aman dan sejahtera. Pendidikan yang berkaitan dengan pembangunan lestari memberikan orang ramai peluang untuk mengubah cara berfikir dan bekerja untuk mewujudkan masa depan yang lestari. Matlamat pembangunan lestari juga dikenali sebagai tujuan global. Ini telah diterima oleh semua negara anggota pada 25 September 2015 sebagai panggilan universal untuk membasmi kemiskinan, melindungi planet ini dan memastikan keamanan serta kesejahteraan untuk semua menjelang tahun 2030. SDG merupakan kesinambungan agenda pembangunan yang diteruskan selepas berakhirnya Millennium Development Goal MDG pada tahun 2015. Terdapat 17 matlamat pembangunan lestari yang disatukan dengan kesedaran bahawa campur tangan di satu kawasan akan mempengaruhi hasil di kawasan yang lain. Menerusi 17 matlamat ini, terdapat 169 saranan dan 247 petunjuk yang dikemukakan bagi merealisasikan kesemua matlamat tersebut. Pembangunan ini mampu menyeimbangkan kelestarian dari aspek alam sekitar, ekonomi dan sosial. 17 SDG dan 169 sasaran ini berkaitan mengintegrasikan dan mengimbangi tiga dimensi pembangunan mampan dalam pelaksanaan di pelbagai peringkat pembangunan dalam sesebuah negara, memberi dorongan kepada pelbagai sifar yang mampu mengubah hidup di dunia, termasuk kemiskinan sifar, kelaparan sifar, AIDS sifar dan diskriminasi terhadap wanita dan gadis. Untuk mencapai matlamat pembangunan lestari dalam pelbagai keadaan, diperlukan kreativiti, pengetahuan, teknologi dan sumber kewangan dari semua masyarakat. Berikut merupakan 17 matlamat pembangunan lestari. Yang pertama, menamatkan kemiskinan dalam semua bentuk di mana-mana. Kedua, akhiri kelaparan, mencapai keselamatan makanan dan meningkatkan nutrisi dan mempromosikan pertanian yang mampan. Ketiga, memastikan kehidupan yang sihat dan menggalakkan kesejahteraan untuk semua pada semua peringkat umur. Keempat, memastikan pendidikan berkualiti, inklusif dan saksama dan menggalakkan peluang pembelajaran sepanjang hayat untuk semua. Kelima, mencapai kesaksamaan gender dan memperkasakan wanita dan kanak-kanak perempuan. Keenam, memastikan ketersediaan dan pengurusan air yang lestari dan sanitasi untuk semua. Ketujuh, memastikan akses kepada tenaga yang mampu dimiliki, boleh dipercayai, mampan dan moden untuk semua. Kelapan, menggalakkan pertumbuhan yang mampan, inklusif dan mampan ekonomi, guna tenaga penuh dan produktif dan kerja yang bersesuaian untuk semua. Kesembilan, membina infrastruktur berdaya tahan, menggalakkan perindustrian inklusif dan mampan dan menggalakkan inovasi. Kesepuluh, mengurangkan ketidaksamaan dan dalam kalangan negara-negara. Ke-11, menjadikan bandar dan penempatan manusia inklusif, selamat, berdaya tahan dan mampan. Ke-12, memastikan penggunaan dan corak pengeluaran mampan. Ke-13, mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan kesan-kesannya. Ke-14, memelihara dan mampan menggunakan lautan, laut dan sumber marin bagi pembangunan lestari. Ke-15, melindungi, memulihkan dan menggalakkan penggunaan lestari, ekosistem daratan, mampan menguruskan hutan dan menghentikan serta mengembalikan kemusnahan tanah dan menghentikan kehilangan biodiversiti. Ke-16, menggalakkan masyarakat aman dan inklusif untuk pembangunan mampan, menyediakan akses kepada keadilan untuk semua dan membina institusi berkesan, dapat dipertanggungjawabkan dan inklusif di semua peringkat. Yang terakhir, mengukuhkan cara-cara pelaksanaan.
Berikut merupakan strategi dan langkah keterlestarian etika dan peradaban. Yang pertama, membina pemikiran dan sikap yang betul terhadap etika dan peradaban dalam kalangan masyarakat. Yang kedua, menjunjung tinggi budaya ilmu, nilai-nilai moral, akhlak dan integriti. Yang ketiga, keazaman politik ataupun political will dan pemertabatan etika dan peradaban. Yang keempat, keterlestarian etika dan peradaban menerusi kebudayaan kebangsaan. Yang kelima, kesepaduan sosial. Yang keenam, amalan dan penghayatan rukun negara. Yang ketujuh, falsafah pembangunan negara. Yang kelapan, peranan agama dan sistem kepercayaan. Dan yang terakhir, pembangunan modal insan dan masyarakat minda kelas pertama. Okey, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Iqbal Aiman bin Syami. Nama kad menteri saya VA23008. Okey. Bab ini menerangkan pembinaan negara bangsa yang tersimpul dalam membina bangsa Malaysia dengan perlembagaan persekutuan telah ditakluk sebagai asasnya. Pembangunan negara dan tamadun Malaysia bergantung kepada kelestarian etika dan peradaban. Contohnya, etika adalah nilai moral yang mengatur tingkah laku individu dan masyarakat, manakala peradaban merangkumi perkembangan budaya, sains dan sistem sosial yang membentuk identiti sesuatu bangsa. Kelestarian etika dan peradaban dalam pembangunan ketamadunan Malaysia adalah elemen yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan yang merupakan peran penting dalam pembangunan ketamadunan. Pembangunan yang berkelanjutan harus menyeluruh dari aspek-aspek sosial, budaya dan lingkungan, bukan hanya aspek ekonomi. Etika dan peradaban yang kuat membantu menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan serta kesejahteraan sosial. Okey, saya akan menerangkan perancangan masa depan terbahagi kepada 3, iaitu Wawasan Kemakmuran Bersama, Rancangan Malaysia ke-12 dan Pembangunan Lestari. Yang kedua, Kesepaduan Nasional dan Perpaduan Negara. Yang ketiga, perkongsian pengalaman etika dan peradaban Malaysia demi keharmonian, kestabilan dan kemajuan ketamadunan sejagat. Okey, seterusnya, Wawasan Kemakmuran Bersama Rancangan Malaysia ke-12 dan Pembangunan Lestari. Dalam wawasan ini, ia mengambil kira ketidakseimbangan sosio-ekonomi negara berdasarkan keperluan. Adalah penting bagi sebuah negara untuk menstabilkan diri bukan sahaja dari aspek ekonomi. Aspek lain seperti sosial adalah penting dalam menstabilkan negara. Oleh itu, sosial ekonomi haruslah berdasarkan keperluan sesebuah negara. Seterusnya, pemilik ekuiti korporat asing golongan T20 Malaysia meneruskan kesedaran golongan B40. Negara mengutamakan pembangunan dengan pengagihan demi mengutamakan rakyat dengan meningkatkan kualiti hidup. Hasil daripada itu akan dapat membina budaya moden selaras dengan nilai-nilai normal sejagat. Rancangan Malaysia ke-12 perlu melaksanakan pembangunan dengan pengagihan bagi memastikan rakyat diutamakan seperti yang dinyatakan. Kelestarian etika dan ketamadunan Malaysia adalah melandaskan nilai-nilai yang mengutamakan perpaduan dan persepaduan nasional dalam negara. Okey, kesepaduan nasional dan perpaduan negara. Secara umumnya, tadbir urus dan pembangunan yang baik dapat membina perpaduan negara. Kegagalan melaksanakan pembangunan dan tadbir urus secara adil boleh melebarkan jurang kaya miskin dan sebagainya. Oleh yang demikian, ia boleh membentuk sebahagian daripada masyarakat terabai daripada
tanggungjawab negara. Budaya berdaya tahan ini akan dapat melahirkan budaya mampan dalam kalangan rakyat sendiri. Ini merupakan ancaman yang boleh menyebabkan segelintir masyarakat bertindak ganas dan agresif terhadap kerajaan, seterusnya merosakkan negara tercinta. Oleh itu, seperti yang dijelaskan sebelum ini, tadbir urus yang baik akan membina perpaduan negara sehingga wujudnya perpaduan nasional yang kukuh. Akhir sekali, pengalaman etika dan adab seperti amanah, bertanggungjawab, mementingkan kebajikan, adab bertolak ansur merupakan elemen penting dalam meletakkan negara dalam kelompok negara maju bertamadun. Okey, akhir sekali, perkongsian pengalaman etika dan peradaban Malaysia demi keharmonian, kestabilan dan kemajuan ketamadunan sejagat. Okay. Indeks global menunjukkan Malaysia adalah sebuah negara yang makmur, aman dan makmur. Ini adalah tamparan yang baik bagi rakyat Malaysia untuk memastikan negara sentiasa berada dalam keadaan sejahtera. Pentadbiran seharusnya mentadbir hal ehwal negara dengan baik, adil dan menyeluruh. Selain itu, kejayaan Malaysia mengurus negara dengan baik merupakan formula yang boleh dikongsi bersama dengan negara lain yang masih mengalami masalah konflik di negara mereka. Malaysia sentiasa berpegang bahawa tadbir urus dan kemajuan pembangunan adalah alat untuk mencapai perpaduan. Okay, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adamin Anwar, VA 23027, dan hari ini saya akan melakukan pembentangan tentang mengharmonikan pengalaman negara dan antarabangsa. Pentingnya mengharmonikan pengalaman negara dan antarabangsa dalam dunia globalisasi moden. Seperti yang kita ketahui, usaha ini merupakan langkah penting dalam mencapai keselamatan dan harmoni di peringkat antarabangsa. Saya akan menenggangkan beberapa aspek yang telah dinyatakan dalam ayat sebelumnya. Salah satu aspek yang penting dalam mengharmonikan pengalaman negara dan antarabangsa adalah melalui diplomasi multilateral. Dengan menggalakkan kerjasama antara negara-negara dalam forum seperti Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, kita dapat mencapai persetujuan bersama dalam menangani isu-isu global yang semakin kompleks. Kerjasama ekonomi juga memainkan peranan penting dalam mencapai kestabilan dan kemakmuran global. Melalui perjanjian perdagangan bebas dan kemitraan ekonomi regional, negara-negara dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat di seluruh dunia. Selain itu, pertukaran budaya juga merupakan aspek yang tidak boleh diabaikan. Dengan meningkatkan pemahaman dan toleransi antara bangsa melalui pertukaran pelajar dan program seni dan budaya, kini dapat memperkuat hubungan antara masyarakat kita. Hal ini berkait rapat dengan usaha menjaga alam sekitar, berkolaborasi dan perlindungan alam sekitar dan menanggulangan perubahan iklim adalah tanggungjawab bersama kita sebagai warga dunia. Melalui kesepakatan internasional seperti Perjanjian Paris, kita dapat bekerjasama untuk mengurangkan emisi gas rumah kaca dan meningkatkan ketahanan terhadap bencana alam. Dengan bekerjasama dalam mengatasi ancaman global seperti terorisme dan kejahatan cyber, kita dapat meningkatkan keamanan tidak hanya di peringkat nasional tetapi juga antarabangsa. Melalui usaha bersama dalam semua bidang ini, kita dapat mencapai kemajuan yang terus dalam dan menangani cabaran-cabaran global dan meningkatkan keharmonian di peringkat antarabangsa.
Pentingnya diplomasi yang efektif dalam memastikan harmoni antara negara-negara di arena antarabangsa. Seperti yang telah dinyatakan dalam ayat sebelumnya, diplomasi yang efektif adalah asas utama dalam mencapai kesepakatan bersama, menyelesaikan konflik dan mencegah kemungkinan pertikaian. Dialog dan diplomasi alternatif merupakan elemen penting dalam diplomasi yang efektif. Melalui perbincangan yang terbuka dan berterusan antara negara-negara, kita dapat mengenal pasti perbezaan dan mencari titik persamaan sebelum situasi menjadi kritikal. Selain itu, diplomasi yang efektif juga melibatkan penglibatan rakyat melalui diplomasi awam. Ini termasuk penggunaan media, pertukaran budaya dan dialog antara masyarakat untuk membina pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antarabangsa. Menggunakan kuasa ekonomi sebagai alat diplomasi juga merupakan strategi yang berkesan. Melalui penyebaran investasi, perdagangan dan bantuan kewangan, negara-negara dapat memperkuat hubungan mereka dan mencapai matlamat politik serta strategi bersama. Pentingnya diplomasi pinggiran di mana kita bekerjasama dengan negara-negara yang mungkin terpinggir atau terlibat dalam konflik global. Memberikan bantuan pembangunan dan kemanusiaan kepada mereka dapat membantu membaiki hubungan antarabangsa secara keseluruhan. Kesediaan untuk berunding dan berkorban merupakan aspek penting dalam diplomasi yang efektif. Kita perlu memahami bahawa mencapai kesepakatan dan menguntungkan semua pihak memerlukan kesabaran, kefleksibelan dan penghargaan terhadap perbezaan budaya serta kepentingan nasional yang berbeza. Diplomasi yang efektif memainkan peranan yang sangat penting dalam memastikan harmoni keamanan antarabangsa dengan menjalankan perbincangan yang terbuka, melibatkan rakyat, menggunakan kuasa ekonomi secara strategik, bekerjasama dengan negara pinggiran dan bersedia untuk berunding. Kita dapat mencapai kesepakatan yang menguntungkan dan mewujudkan dunia lebih aman dan stabil bagi semua. Kerjasama ekonomi adalah unsur penting yang membawa pelbagai faedah kepada negara-negara dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang mampan. Pertama sekali, mari kita perbincangkan mengenai perjanjian perdagangan bebas. Melalui perjanjian ini, negara-negara dapat menghapuskan hambatan perdagangan seperti tarif dan kuota, yang pada gilirannya membuka pintu bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat dan peningkatan akses pasaran bagi semua pihak. Selain itu, pelaburan asing juga memainkan peranan penting dalam kerjasama ekonomi. Dengan menarik pelaburan asing, negara-negara dapat membawa masuk teknologi, modal dan pengurusan yang diperlukan untuk memacu pembangunan ekonomi serta mencipta peluang pekerjaan bagi rakyat. Kemitraan regional seperti Kesatuan Eropah dan ASEAN juga memberikan keuntungan ekonomi yang besar. Dengan meningkatkan perdagangan dalam kawasan, negara-negara dapat berkongsi sumber daya, meningkatkan produktiviti dan memperluaskan pasangan bagi produk tempatan. Selain itu, pertukaran teknologi dan kepakaran antara negara-negara juga turut menyumbang kepada kemajuan ekonomi. Ini membolehkan negara-negara memanfaatkan kekuatan unik mereka untuk meningkatkan inovasi, produktiviti dan saing di pasaran global. Pembangunan infrastruktur bersama juga penting dalam kerjasama ekonomi. Melalui pembangunan infrastruktur seperti jalan pengangkutan dan pelabuhan, negara-negara dapat memperkuat hubungan perdagangan, meningkatkan konektiviti serantau dan mempercepat pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Kerjasama ekonomi memainkan peranan yang sangat penting dalam memastikan kestabilan dan pertumbuhan ekonomi di peringkat global. Dengan memanfaatkan potensi kerjasama ini, kita dapat mencapai kemakmuran yang lebih besar bagi semua pihak. Terima kasih. Pertukaran budaya tidak hanya membolehkan kita memahami dan menghargai pelbagai budaya di seluruh dunia, tetapi juga membuka pintu untuk mengurangkan stereotip dan prasangka. Melalui pertukaran budaya, kita dapat mengalami secara langsung tradisi, makanan, bahasa dan seni dari negara-negara lain. Ini tidak hanya memperkaya pengalaman kita tetapi juga membuka minda kita kepada perspektif baru dan cara hidup yang berbeza. Lebih daripada itu, pertukaran budaya membina jalanan kemanusiaan dan persahabatan antara masyarakat dari negara-negara yang berbeza.
Ini penting untuk mencipta hubungan yang lebih kukuh dan harmoni di peringkat antarabangsa. Tambahan pula, pertukaran budaya merangsang ke kreativiti dan inovasi dan memperkenalkan idea-idea baru. Kita dapat melihat hasilnya dalam kolaborasi seni dan projek inovatif yang memanfaatkan kepelbagaian budaya untuk mencipta sesuatu yang unik dan bernilai. Pertukaran budaya dapat memberi dorongan kepada industri seni dan seni pertunjukan yang pada gilirannya memberi manfaat kepada pertumbuhan ekonomi tempatan serta memelihara warisan budaya. Ini membuktikan bahawa pertukaran budaya memainkan peranan penting dalam memperkukuhkan hubungan antara negara-negara dan memberi kepelbagaian manfaat kepada masyarakat global. Kita semua sedar bahawa kerjasama antara bangsa adalah kunci untuk menangani ancaman keselamatan seperti terorisme, penyeludupan manusia dan perdagangan dadah. Salah satu aspek penting dalam kerjasama ini adalah pertukaran maklumat intelijen. Negara-negara perlu bekerjasama untuk mengesan dan mencegah ancaman keselamatan dengan bertukar data analisis untuk mengenal pasti dan menangani ancaman yang muncul. Selain itu, operasi keselamatan bersama juga penting. Melalui operasi bersama, negara-negara dapat menangani ancaman lintas sepadan seperti pengganasan dan penyeludupan senjata dengan koordinasi dan di antara agensi keselamatan dari pelbagai negara. Pembinaan kapasiti juga merupakan aspek yang tidak boleh diabaikan. Kerjasama dalam pembinaan kapasiti memperkuat keupayaan negara-negara untuk mengurus keselamatan dalam mereka sendiri melalui latihan, bantuan teknikal dan sokongan institusi. Diplomasi keamanan dan perlindungan infrastruktur kritikal juga penting. Negara-negara perlu menjalankan diplomasi keamanan untuk merunding perjanjian dan mengembangkan mekanisme kerjasama dalam mengurus konflik. Sementara juga bekerjasama dalam melindungi infrastruktur penting daripada ancaman cyber dan fizikal. Ini membuktikan bahawa dengan kerjasama antarabangsa dalam bidang keamanan dan keselamatan, kita dapat menghadapi ancaman global dengan efektif dan menjaga kestabilan di peringkat global. Pentingnya perlindungan dalam alam sekitar dalam konteks pengalaman negara dan antarabangsa. Kami semua sedar bahawa untuk melindungi planet kita bagi generasi yang akan datang, kerjasama antarabangsa dalam mengurangkan pencemaran dan menjaga biodiversiti adalah sangat penting. Salah satu aspek penting dalam kerjasama ini adalah melalui penyelidikan dan inovasi. Dengan bekerjasama dalam pembangunan teknologi hijau, kita dapat mencari penyelesaian inovatif untuk masalah alam sekitar seperti investasi bersama dalam projek penyelidikan dan pertukaran kepakaran. Perlindungan hidupan liar juga merupakan aspek yang penting. Negara-negara perlu bekerjasama dalam melindungi habitat semula jadi hidupan liar untuk memelihara kepelbagaian biologi, termasuk melalui perungguhan taman-taman negara dan pemantauan bersama untuk memastikan kelestarian spesies yang terancam. Selain itu, penguatkuasaan undang-undang alam sekitar juga penting. Kerjasama dalam menguatkuasakan undang-undang membantu mengurangi kesan negatif terhadap persekitaran, termasuk dalam menegakkan undang-undang menjalankan penyiasatan dan memberi hukuman kepada mereka yang melanggar peraturan alam sekitar. Pendidikan dan kesedaran awam juga penting. Negara-negara perlu bekerjasama dalam meningkatkan kesedaran dan pemahaman tentang kepentingan perlindungan alam sekitar melalui kempen pendidikan dan program sukarelawan untuk membina kesedaran terhadap isu-isu alam sekitar dan mendorong tindakan positif. Ini menunjukkan bahawa dengan kerjasama antarabangsa dalam perlindungan dalam alam sekitar, kita dapat merangkul masa depan yang lebih lestari bagi planet kita dan generasi yang akan datang. Pentingnya sertai dan berperan aktif dalam organisasi antarabangsa untuk mencapai harmoni antara negara-negara. Melalui keahlian dalam organisasi seperti PBB, EU dan ASEAN, negara-negara dapat bersatu untuk menangani isu-isu global. Salah satu manfaat utama keahlian dalam organisasi antarabangsa adalah platform untuk berunding.
Ini membolehkan negara-negara berkongsi kepentingan mereka dan mencapai penyelesaian bersama terhadap isu-isu penting seperti perdamaian, keselamatan dan pembangunan ekonomi. Keahlian dalam organisasi antarabangsa juga memberikan akses kepada sumber daya yang diperlukan untuk mengatasi cabaran yang kompleks. Dari bantuan kewangan hingga kepakaran teknikal, ini membantu meningkatkan kemampuan dalam pelbagai bidang. Melalui ahlian dalam organisasi antarabangsa, negara-negara dapat bersama-sama menyusun polisi dan standard antarabangsa untuk mengatur isu-isu penting. Ini penting untuk mencipta kesefahaman bersama dan konsistensi dalam pelaksanaan polisi di peringkat global. Pentingnya pematuhan terhadap undang-undang antarabangsa dalam usaha menggalakkan harmoni antara negara-negara. Dengan mematuhi peraturan dan perjanjian yang telah ditandatangani, kita dapat menjamin kestabilan dan keharmonian di peringkat global. Salah satu aspek utama pematuhan terhadap undang-undang antarabangsa adalah menjaga keselamatan global. Peraturan dan perjanjian antarabangsa memberikan kerangka kerja yang diperlukan untuk merangka isu-isu seperti pendamaian, keselamatan dan hak asasi manusia. Pemahaman terhadap undang-undang antarabangsa juga membantu mempromosikan kestabilan dan keamanan dengan menetapkan norma-norma yang ditetap secara meluas. Ini penting untuk memastikan bahawa kepentingan bersama dihormati dan konflik dapat dielakkan. Negara-negara yang mematuhi undang-undang antarabangsa mendapat kredibiliti dan reputasi yang baik di peringkat antarabangsa. Ini membantu mereka menjadi pemimpin yang bertanggungjawab dan komuniti antarabangsa dan mendapat sokongan yang lebih besar dalam usaha mereka. Pematuhan terhadap undang-undang antarabangsa juga membuka pintu untuk meningkatkan kerjasama antarabangsa. Ini meminda kepercayaan di antara negara-negara dan menggalakkan pertukaran maklumat, teknologi dan sumber daya untuk mencapai tujuan bersama. Ini menegaskan bahawa dengan pematuhan terhadap undang-undang antarabangsa, kita dapat membina dunia yang lebih adil, aman dan harmoni di mana hak-hak semua pihak dihormati dan dilindungi. Pentingnya diplomasi awam dan pertukaran mendapat dan meningkatkan kesepahaman dan sokongan terhadap kerjasama antarabangsa. Melalui dialog awam, kita dapat membangun pemahaman yang lebih baik tentang kepentingan kerjasama antarabangsa. Diplomasi awam juga memperkuat hubungan antara negara-negara dan melibatkan rakyat secara langsung dalam hubungan bilateral dan serantau. Ini membina jabatan kepercayaan dan memperkuat saling pengertian di antara kita. Selain itu, pertukaran pendapat merangsang minat dan kesedaran terhadap isu-isu global yang penting. Dengan melibatkan masyarakat dalam dialog, kita dapat membantu memobilisasikan sokongan untuk tindakan kolektif dan menangani cabaran global. Tambahan pula, diplomasi awam mendorong diplomasi dari bawah ke atas, di mana keperluan dan aspirasi rakyat menjadi sebahagian daripada proses pengambilan keputusan politik. Ini memastikan bahawa keputusan yang diambil oleh pemimpin berlandaskan kepada keperluan dan kehendak rakyat. Akhir sekali, melalui dialog terbuka dan jujur, diplomasi awam membina kepercayaan dan memupuk kerjasama di antara masyarakat dan pelbagai negara. Ini mencipta fondasi yang kukuh untuk kerjasama antarabangsa yang berterusan untuk memperkuat peluang untuk mencapai pendamaian, kemakmuran dan kemajuan bersama. Dengan mengalami langkah-langkah seperti diplomasi awam, ini pertukaran pendapat, kita dapat memperkuatkan hubungan antara negara-negara dan mencapai kemajuan yang berterusan dalam menghadapi cabaran global.